yang ada ini sebenarnya mereka didalangi oleh pihak berkuasa. Sekiranya kalau kita menjalankan perkara-perkara seperti normal, yang kes-kes yang biasa, seperti memaklumkan kepada Kementerian Luar Negara masing-masing, seperti menggunakan polis ataupun polis di setempat, sindiket ini sebenarnya didalangi oleh pihak berkuasa. Jadi tunggu sekejap. Jadi kami hari ini datang hari ini adalah untuk meminta kepada Kementerian Luar Negara. Sebab ada isu dapat maklumat. Yang ini saya daripada bahagian keselamatan, saya nak tahu apa tujuan, kenapa beramai-ramai berkumpul kat sini, itu je. Part substantif, nak keluarkan orang, nak tarik orang ni apa semua, nak bagi bantuan ni, kita serah kepada bahagian konsul. Bahagian konsul. Jadi kami disebabkan kami hadir hari ini, kami sampai kat tuan lah sebab tuan yang turun. Tak, bukan saya. Bukan? Bukan saya. Saya bahagian keselamatan. Bahagian keselamatan. Bahagian yang betulnya mana? Ada nanti kita. Dia datang sekarang. Nanti kita akan tengok macam mana siapa yang boleh accept on behalf of Datuk Seri. Untuk makluman pihak tuan juga, kami telah buat email rasmi untuk buat serahan ni. Ada email rasmi dan saya ada rekod yang email rasmi telah dihantar kepada Kementerian Luar Negara untuk hadir untuk buat ni. Maklumat bahagian tuan tak terima daripada keselamatan. Ini adalah keluarga mangsa. Keluarga mangsa hadir di sini. Keluarga mangsa rasa berkeperluan untuk kes ini diambil berat lah. Kita pun terima kumpulan yang seramai ini juga, I think dalam last week. Okey. Ini daripada Dun Melaka. So tuntutan sama, tuntutan yang mendesak untuk dibawa pulang lah ahli keluarga mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam kemanusiaan. Pada hari ini kita hadir ke Wisma Putra Kementerian Luar Negara bersama dengan penasihat MHO iaitu Tan Sri Musa bin Hassan, juga persatuan-persatuan seperti Persatuan Pengguna Semboyan Malaysia Tuan Yusof bin Azmi, dan juga aktivis-aktivis daripada Pertubuhan Al-Ihsan, Pertubuhan Ekonomi Negeri Sembilan, dan juga seluruh rakyat Malaysia yang ada, yang sama-sama begitu prihatin kepada isu yang melibatkan rakyat Malaysia. Isu yang hari ini kita nak bercakap mengenai satu tajuk, sindiket penipuan kerja yang melibatkan rakyat Malaysia. Isu ini sebenarnya satu isu yang bukan baru. Cuma isu ini menjadi perhatian kepada masyarakat Cina kerana kebanyakan daripada mangsa-mangsa penipuan ini adalah daripada kaum Cina. Tetapi sepatutnya kita sebagai rakyat Malaysia, isu ini bukan isu bangsa. Kita perlu terlibat kerana yang ditahan ini, walaupun mereka berbangsa Cina, mereka adalah rakyat Malaysia dan mereka adalah saudara kita. Kita masyarakat Melayu, Cina, India, Kadazan, Dusun, Murut, Rungus dan juga Iban dan lain-lain bangsa perlu mengambil berat isu yang segitu penting. Ini bukan isu yang biasa sebagaimana jenayah-jenayah yang lain. Kerana ini isu adalah penipuan kerja yang melibatkan sindiket antarabangsa. Mereka ini telah ditahan. Mereka ini telah dipaksa bekerja. Mereka ini telah diseksa dengan begitu kejam di negara-negara seperti Cambodia, negara Laos, negara Myanmar. Walaupun bagaimana keluarga mangsa telah tampil dan membuat aduan, ada yang telah membuat laporan polis. Dan laporan polis itu telah dipanjangkan kepada Kementerian Luar Negara. Kementerian Luar Negara telah membawa isu ini ke Kedutaan Malaysia di Myanmar, di Laos dan juga di Cambodia. Namun begitu, kita berasa bahawa tindakan yang ada tidak memadai. Apakah alasan kita mengatakan bahawa tindakan tidak memadai? Kerana sindiket ini bukan sindiket yang biasa. Kebanyakan daripada sindiket ini dilindungi oleh pihak berkuasa di negara terbabit. Kita mendapat aduan daripada mangsa-mangsa setelah kedutaan membawa polis. Ada yang datang di kalangan polis di negara tersebut hadir dan tidak melakukan tangkapan. Ada yang tidak membenarkan kedutaan dan polis untuk masuk ke premis mereka dikurung. Ada yang dijual kepada ejen kedua dan ejen ketiga setelah aduan dibuat. Ramai di kalangan keluarga mangsa mengadu setelah mereka membuat aduan, mereka akan dijual kepada ejen kedua dan ketiga dan dikenakan tebusan yang lebih tinggi. Untuk maklumat para media sekarang, kebanyakan daripada tebusan anggaran tebusan dikenakan adalah sebanyak RM70,000 ke RM100,000 sekiranya mereka ingin pulang ke negara kembali ke Malaysia.
Saya ingin bezakan pada tuan-tuan. Sebelum ni kita dengar bagaimana berlakunya pencolekan di Sabah yang mana kumpulan daripada Abu Sayyaf, mereka dicolek dan tidak dapat tahu di mana tempat mereka. Kes kita berbeza. Kerana kes ini kebanyakan mangsa-mangsa telah menghantar lokasi mereka ditangkap. Di Cambodia ada yang ditahan di Phnom Penh, di bandar Phnom Penh. Ada yang ditahan di bandar Sihanoukville, bukan di dalam hutan. Dan kebanyakan pihak berkuasa mengetahui. Ini menunjukkan bukti bahawa mereka sindiket-sindiket penipuan ini, skamer ini dilindungi oleh pihak berkuasa negara masing-masing. Oleh yang demikian, kita hari ini datang untuk membawa mesej yang jelas. Kita perlu melakukan tindakan yang luar biasa. Kita tidak boleh berkompromi dengan penjenayah-penjenayah ini dengan cara membayar ransom ataupun tebusan. Kita perlu menggunakan usaha yang lebih tinggi, bukan sekadar menggunakan kedutaan di negara masing-masing. Kita perlu menggunakan platform ASEAN. Seperti yang kita tahu bahawa negara-negara yang terbabit merupakan ahli kepada ASEAN. Takkan kita hanya ingin membincang isu ekonomi di dalam ASEAN. Kita berbincang bagaimana untuk mengurangkan import duty, zero rice import duty. Kita berbincang ini ada isu yang lebih penting daripada isu dagangan. Adakah kita nak mengatakan bahawa hubungan dagangan itu lebih penting? Sudah tentu tidak. Okey. Tambah sikit. Okey. Jadi untuk itu hari ini kita datang, kita bukan mengadakan perjumpaan yang biasa. Kita datang, kita nak mendesak kepada Kementerian Luar Negara dan Kerajaan Malaysia untuk menggunakan platform yang tertinggi yang ada di antara kita dengan negara seperti Cambodia, seperti negara Laos dan seperti negara Myanmar. Kita perlu memberikan tekanan yang kuat. Tekanan menggunakan platform ASEAN, menggunakan ketua-ketua negara seperti Perdana Menteri Cambodia, Perdana Menteri Laos dan Perdana Menteri Malaysia. Percayalah, sekiranya kita hanya menggunakan saluran biasa, kes ini tidak akan dapat diselesaikan. Saya maklum bahawa Menteri hari ini berjaya membawa balik sekumpulan kecil. Itu baru sekumpulan kecil. Bagaimana dengan isu itu hanya isu di Cambodia? Saya nak tanya soalan, bagaimana dengan isu di Myanmar dan Laos yang kebanyakannya tidak mempunyai jalan untuk penyelesaian? Sebab itulah hari ini kita datang untuk memberikan tekanan. Perlu menggunakan medium yang lebih tertinggi, iaitu medium ASEAN, supaya memberi tekanan kepada ketua-ketua negara. Bukan setakat menggunakan kaedah, menggunakan kedutaan, menggunakan polis-polis di negara masing-masing, kerana kita tahu mereka dilindungi oleh polis-polis negara masing-masing. Ini bukan rahsia yang tertutup. Ini rahsia yang terbuka, semua orang boleh tahu. Berapa lama kita nak tunggu? Adakah kita nak tunggu sampai rakyat-rakyat Malaysia yang saudara-saudara kita mati dibunuh oleh sindiket-sindiket ini? Kita kena mempunyai perasaan. Walaupun bukan ahli keluarga kita, ini adalah ahli keluarga rakyat Malaysia. Ahli keluarga rakyat Malaysia seumpama ahli keluarga kita sendiri. Sekiranya mereka dipicit, mereka dipukul, kita perlu terasa apa yang kita rasa sekarang. Jadi saya meminta kepada semua rakyat Malaysia, saya minta kepada semua rakan-rakan media, merayu kepada rakyat Malaysia, wakil-wakil media, wakil-wakil NGO, ketua-ketua masyarakat dan seluruh rakyat Malaysia, untuk kita bekerjasama dalam isu ini. Isu ini bukan isu yang kecil, isu besar. Rakyat Malaysia ditahan dan disiksa. Adakah kita dapat aduan, ada ramai di kalangan mangsa tidak berpuas hati dengan layanan, kerana layanan yang mereka buat ini bukan perkara baru, perkara yang dibawa kepada kita. Seperti ada tindakan tetapi tidak diberikan perhatian yang serius. Mereka rasa benda ni tak ada apa-apa. Saya nak tanya sesoalan, nak tunggu bila? Nak tunggu ada aduan kematian baru kita nak bertindak? Inilah masa kita perlu bertindak secara serius. Kita perlu menggunakan segala mekanisme yang kita ada supaya rakyat Malaysia dapat dibebaskan. Kita tidak boleh tidur selagi mana rakyat Malaysia tidak
pulang ke negara asal kita. Okey, Mas Ari. Saya mendapati bahawa ini satu perkara yang serius untuk kita menyelamatkan rakyat kita sendiri daripada menjadi mangsa human trafficking di luar negara. Jadi di sini saya juga mohon agar pihak polis juga boleh mendapatkan maklumat-maklumat tertentu, kerana semasa saya bertugas dahulu saya telah menubuhkan ASEAN Desk di Bukit Aman, dan setiap anggota polis ada wakil-wakil negara ASEAN di Bukit Aman, polis ASEAN. Jadi oleh itu saya berharap bahawa pihak polis Malaysia juga boleh mendapatkan maklumat-maklumat tertentu daripada wakil-wakil polis yang ada di sini untuk menentukan untuk mengetahui apakah jenayah-jenayah ataupun rakyat Malaysia yang ada di sana, apa yang berlaku pada mereka. So dengan itu kita dapat juga maklumat-maklumat tertentu untuk tersalurkan kepada negara berkenaan agar tindakan dapat diambil. Berkenaan dengan ni adalah isu yang penting rakyat Malaysia kita, tak kira dari bangsa apa, tapi di masyarakat apa sekalipun, tapi ini soal kemanusiaan. Setiap hari kita hari ini boleh makan dan minum, kita boleh bekerja, kita boleh tidur, dan mereka ini dipaksa untuk bekerja, dipaksa untuk buat benda yang mereka mahu. Sebab itu ni satu penyiksaan. Lebih bagus mati bagi saya. Kita mati lebih bagus daripada kita hidup dalam keadaan diseksa, dipukul. Dan malah saya dimaklumkan ada juga daripada masyarakat di Taiwan, dirogol juga dalam sedikit ini. Bukan saja negara kita saja yang kena, negara-negara asing juga kena, tapi mereka juga sampai dirogol. Adakah kita nak sampai ke tahap dirogol, dibunuh? Sebab itu saya nampak ini perlu campur tangan daripada pihak yang tertinggi, dan saya yakin benda ini mendapat maklumat kepada menteri-menteri di Laos, Myanmar dan Cambodia. Pasti mereka tahu, tapi sama ada mereka ingin bertindak ataupun tidak. Jadi kita memandang kepada kemanusiaan. Saya minta kepada nak panjatkan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia kita, soal benda ini adalah benda yang berkaitan dengan kemanusiaan, dan ini adalah sindiket yang perlu ditumpaskan dengan segera. Ini berkenaan dengan rakyat Malaysia. Kalau anda tidak bertindak, maka saya tidak pasti berapa ramai lagi akan terjerumus dalam dunia sindiket ini, yang di mana saya tahu ini satu scam yang terbesar, yang terancang, yang di mana mereka telah menghasilkan duit yang banyak dengan memerah memeras ugut manusia. Jadi benda ini akan terjadi kepada semua. Jadi sebab itu saya minta kepada rakyat Malaysia prihatin pada benda ini, sebarkan perkara ini, sebarkan video ini, dan saya difahamkan oleh rakan saya di mana sekiranya mereka ini buat video ataupun membuat liputan, maka mereka akan dipindahkan dan malah mereka dijual. Sudah pasti dalam proses untuk penjualan itu mereka diseksa, dipukul, dan barulah mereka jual. Kenapa? Nak menunjukkan tidak adanya beradaan mereka di situ, seolah-olah tindakan sudah diambil oleh polis di kawasan setempat di situ. Sebab itu saya nampak benda ini perlu mengambil tindakan drastik, campur tangan, turun padang. Maksudnya tidak boleh mengharapkan pimpinan polis di dalam Laos, Myanmar dan Cambodia. Tak boleh. Dia nak kena ada yang lebih tinggi. Mungkin pelibatan dari segi ASEAN punya menteri-menteri ini semua nak kena ambil tahu dan hantar pasukan pergi ke tempat-tempat lokasi, dan saya pasti kita mempunyai peralatan yang canggih. Bohong kalau mereka tidak tahu keberadaan lokasi-lokasi mereka ini, kerana sudah pasti dalam 100 anggota boleh mencari satu yang boleh bocor maklumat. Kalau untuk mengetahui lokasi di mana mereka ini masyarakat Malaysia di mana mereka ini disimpan, sudah pasti dengan begitu cepat mereka boleh, sama ada ingin bertindak atau tidak. Dan ini adalah perkara yang sangat penting, dan ini bukan main-main. Macam disebut tu Datuk Isham, mereka dalam keadaan yang terseksa, dipukul, bekerja tanpa gaji, dipukul, lepas tu diseksa. Cuba tuan-tuan bayangkan, kalau kita lihat duduk di penjara pun sudah menyeksakan tanpa dipukul, apatah lagi ini dipukul. Mereka ni lebih atas daripada penjara, tinggi lagi. Tidak ada kesalahan, ditangkap. Bayangkan manusia yang tidak ada kesalahan ditangkap, dipukul, dipaksa bekerja seperti hamba. Sebenarnya zaman hamba ni dah habis, zaman Firaun ni dah habis. Dan bagaimana benda ini boleh terjadi pada zaman abad ini? Sebab itu saya minta kepada semua masyarakat Cina juga dan masyarakat Melayu, India ini, jangan kita diskriminasikan kaum-kaum ini. Kita kena kerjasama untuk sebarkan benda ini, kerana ia boleh terjadi kepada keluarga kita juga, boleh terjadi pada sesiapa. Jadi sebab itu tolong ambil peranan, dan benda ini adalah bukan siri yang pertama. Ini adalah siri yang di mana kita buat penyerahan kepada Wisma Putra. Tapi insya-Allah kita akan pergi desakan demi desakan, kita pergi ke kedutaan Laos, Myanmar, Cambodia, dan kemungkinan kita akan minta tolong juga kepada kedutaan Amerika Syarikat, dan kita akan pergi kepada United Nations
Sebab ini benda bukan main-main. Kalau golongan bangsawan tidak melihat benda ini perkara penting untuk diambil tindakan, maka tidak ada lagi hati kemanusiaan kepada rakyat-rakyat yang ada di negara kita. Jadi insya-Allah itu saja. Ini kita nak Satu lagi sebelum terlepas tu, satu lagi poin yang paling penting. Saya nak minta kepada Ketua Pengarah Immigration supaya menghalang orang rakyat Malaysia yang berumur bawah 40-an untuk pergi ke negara seperti Cambodia, Laos dan Myanmar sementara waktu, buat sementara waktu. Kerana mereka ni bakal menjadi mangsa penipuan lagi. Jadi kita perlu sekat dulu sebab kita nak bawa selamat yang ada dari sini. Yang baru pula yang pergi. Setiap hari ada lagi yang pergi. Yang telah akan ditipu dengan macam-macam alasan mereka tipu. Jadi kita perlu mengetatkan perjalanan rakyat Malaysia sekiranya mereka tidak mempunyai bukti-bukti penggajian dengan syarikat-syarikat yang tersenarai dengan KDN di Malaysia. Jangan benarkan mereka keluar sebab usaha itu telah diberlaku di negara seperti Taiwan dan Indonesia. Dia telah menghalang rakyat Indonesia untuk pergi ke negara-negara ini kerana bimbang mereka akan menjadi mangsa seterusnya kepada sedikit berkuat. Saya meminta kepada Ketua Pengarah Immigration, sebab kuasa itu berada pada Ketua Pengarah Immigration, sekiranya dia beli ada boarding pass tu kan sini, di destination dia tu kepada Cambodia dan Laos, perlu dipanggil untuk semak dulu supaya mereka ni tidak menjadi mangsa, sebab kebanyakan ni daripada yang muda-muda ni mereka ditipu oleh kawan mereka masing-masing. Betul. Sebab itu berhati-hati ni. Sindiket ni macam ni. Dia kamu nak balik, kamu kena bawa 5 orang lagi. Betul. Jadi dia orang akan bagi hati-hati. macam-macam penipu. Jadi kita kena sekatkan kemana. Dan kita kena beri maklum kepada masyarakat juga supaya berhati-hati, walaupun sahabat baik pun, kawan baik berhubung kita tawarkan pekerjaan, tolong sangat-sangat berhati-hati kerana ini bukan main-main. Sebab mereka nak lepaskan diri mereka dipaksa buat sedemikian, dan mungkin bukan kehendak mereka tapi disebabkan dipaksa, dipukul, mereka buat dan akhirnya ada 5 lagi yang So family yang datang hari ada. ni berapa orang? Ada berapa ni? Ramai yang datang approach. Berapa dia ni? 5. Dalam 8 orang. 8 keluarga. Malaysia International Humanitarian Organization bersama dengan penasihat kita iaitu Lazim Musa bin Hassan, bersama dengan pengurusi Persatuan Pengurusi Sembahyang Malaysia dan juga rakan-rakan NGO daripada PEMA dan macam-macam, ada banyak rakan NGO yang saya tak sempat nak sebut pada ni. Dan juga yang penting keluarga mangsa yang kita cakap. Keluarga mangsa ni saya nak kongsi sikit lah. Keluarga ke depan Tuan keluarga. Nama Tuan Long sangat kasihan. Anak dia ada di Laos. Dia dah berkomunikasi, kemudian lepas daripada dia komunikasi, kemudian kedutaan Laos dah datang. Saya ucap terima kasih, kedutaan dah datang. Bila kedutaan datang bersama dengan polis, polis tak boleh masuk. Betul? Polis tak boleh masuk. Bila polis tak boleh masuk saja, dah polis balik. Yang kedutaan pun kena balik. Anak dia ni, bukan anak saudara dia, kemudian hilang, tak dapat apa. Anak dia kata jangan call. Bermaksa anak dia dah kena rasa torture lah. Macam mana dia nak tidur tu? Kita dengar cerita ni pun pening kepala. Belum lagi yang lain-lain ni. Dia orang ni semua dah, kalau tuan-tuan dengan saya pun sakit, tak boleh nak tidur saya, mental saya dengar cerita-cerita. Dan saya bukan marah-marah dengan tuan. Saya hari ni nak cerita, saya nak merasa perasaan. Saya bangga Malaysia. Abang gigi. Ini tak nampak. Saya duduk sini. Okey. Saya rasa tindakannya ada tidak benar. Kenapa tidak? Menggunakan saluran kedutaan, mungkin yang terbatas. Sebab itu saya hari ini datang dengan satu permintaan yang rayuan supaya perkara ini dibawa kepada platform negara seperti ASEAN. Kita ada platform ASEAN Summit untuk bawa isu ini. Dan kita dengar sebelum ni di Cambodia, Cambodia sekarang adalah pengurusi kepada ASEAN. Dah ada mesyuarat mengenai polis pun dah pergi mesyuarat, tentera pun dah pergi mesyuarat, ASEAN pun dah pergi mesyuarat. Sepatutnya perkara ni tak boleh berlaku di Cambodia sebab dia bukan berlaku dalam hutan, dia berlaku dalam Phnom Penh, Sihanouk Ville. Jadi saya rasa dengan jasa baik daripada Cik Saravanan ni, saya nak minta Cik Saravanan sampaikan kepada Menteri dan sampaikan kepada Perdana Menteri, gunakan platform ASEAN sebab kalau tidak akan berlaku lebih ramai sesaan dan kematian. Kotah pada masyarakat. Ini yang kami mampu, kami rakyat Malaysia tidak mempunyai apa kemampuan. Kami hanya boleh sampaikan kepada kementerian. Sebab inilah yang disepakatkan oleh ahli keluarga. Saya merayu kepada pihak-pihak sampai mungkin tak sini. Boleh saya kasih. Boleh dengar Buka semua tapak gambar.
Itu kena tahu. Berarti orang kita politik Keluarga dah nak cakap apa-apa daripada Tuan Saravanan ni? Boleh cakap. Cakap Melayu, cakap boleh cakap orang putih pun tak apa. Cakap Melayu. Bahasa dia bahasa. Anak-anak kita lekat sana betul-betul suka, banyak suka. Dapat dia main telefon, dia call. Polis orang sampai tapi dia Maya gembira orang boleh pergi tolong tapi tak boleh masuk. Dia main itu hak. Ada. So, beli sampai sekarang dia sudah entah adik dia sudah tak ada test dia punya adik. Tak dapat test tu tau. So online itu macam mana? Location ada tapi cannot have anything. Location itu bila tuan je jangan tak jalan kita tak ada. Tuan je cakap. Cakap. Mama dia pun sudah. Mari. Cik, cakap apa dalam hati you. Cakap. Bagi kementerian tahu. Keluarga ke situ. Location tapi tak boleh lem yang ada telefon dia punya kena simpan dia punya telefon bagi tahu ke simpan IC pun simpan tapi saya punya anak dia pun kena join 3 company lah saya Melayu tak berapa 3 company dia kena pukul sampai dia sini ya luka merah itu apa hitam itu macam Enggak. rokok lagi dia punya tangan kena potong salah keluar kali YB cakap Nizam saya baru tahu saya punya anak kalau anak dia pun baru umur cukup 18 sudah kena bohong. Lelaki ke perempuan? Lelaki. Ya, ngam-ngam dia 18 tahun. Kalau sikit dia sudah kena bohong. Masa itu saya bapak pun meninggal. Saya ingat. Saya tak telefon dia tak dapat kontak. Belakang dia punya kawan lalu cerita bagi saya cakap dia sudah sampai sekarang di laut. Itu location ada. Tapi tengok tak boleh masuk. Tak boleh masuk. Jabatan Immigration Malaysia suruh sekat rakyat Malaysia nak pergi ke Cambodia, Laos ni sementara ni. Sebab masih ada yang lagi yang pergi ya. Sana bukan tempat peralihan, jadi tak perlu nak apa. Sebab hari-hari duk pergi lagi sekarang ni. Kita nak selamat yang baru, yang ada ni keluar lagi. Jadi minta tolong daripada kementerian untuk sampai ke Jabatan Immigration. Ada masuk dalam surat ni dah. Cadangan ni semua sudah masuk dalam I surat. think kita dah win 2 kali dah sebenarnya kita takkan dapat. Saya tahu Tuan Saravanan ni bagus, saya tahu. Okey. Thank you very much our boss. Macam mana kita boleh berhubung untuk tanya perkembangan Saravanan ni Yes, Counter bahagian consular. ke boleh call nombor Cik Saravanan. Contact our website. Nanti boleh, there is a team that's working ni. So nanti just go to website, ada detail dia. Memang hari ni pun nanti petang nanti Menteri akan buat press statement pasal berkenaan benda ni. Akan keluar media statement, dalam tu ada contact details semua. So just follow up from there. There is a group working on that. Terima kasih Cik Saravanan. Thank you sir. Thank you sir. Terima kasih Cik bahagian kesempatan. terima kasih. Okey tuan. Terima kasih ya. Terima kasih. Atas kerjasama kita sama-sama demi keprihatinan rakyat negara kita sendiri. Ada tenda lah mesti mau ada bisnes tu. Kalau tak ada bisnes langsung saya apa? Langsung masih dia pergi tu dia umur 25 ke? Ya. Bila last cakap dengan you? Sekarang masih ada kontak. Ada kontak. Location mana pun tahu, berapa tinggal pun tahu, nombor pun tahu. Curi-curi mereka pegang handphone sendiri dah. Ya, tapi ialah melalui pos dia. So dia mereka tipu kasi WhatsApp. Mesti mau cakap masalah keluarga saja. Kalau cakap masalah ada orang
tolong mereka akan dikurung. Macam you punya anak mau balik lah. Mestilah sudah memohon 1 tahun. Tapi kalau nak balik itu bos tu apa? Dia sekarang jual ke bos yang keempat lah, langsung tak ada keluar balik. Oh, dijual-jual lah. Jual. Kalau tak ada bisnes lah, akan jual. So sekarang ini bos keempat. Ya.